Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2B2 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Adat dan Pantang Larang bagi Kaum Utama di Malaysia. Berikut ialah ahli kumpulan 2B2 iaitu Nurul Hanim binti Mat Kasim, Nur Emilia binti Muhammad Asri, Nur Ashikin binti Cik Ibrahim, Nur Fasihah binti Mat Saad dan Nur Izian Syahira binti Nik Abdul Rahim. Pengenalan, Malaysia merupakan salah satu negara yang berbilang kaum yang dapat menjalani hidup dengan aman dan harmoni. Dalam kajian ini, kami hanya mengkaji 3 kaum utama iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Adat merupakan satu cara hidup atau budaya yang menunjukkan ciri kehidupan sesuatu bangsa yang mencapai tahap kepercayaan, hukum dan pantang larang bagi sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, adat perkahwinan. Pantang larang pula merupakan kepercayaan masyarakat dari zaman lampau yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Sebagai contoh, pantang larang semasa kematian. Setiap kaum di Malaysia mempunyai adat dan pantang larang mereka yang tersendiri. Seterusnya ialah isu dan permasalahan kajian. Permasalahan dan isu yang tersebut ialah adat dan pantang larang sudah tidak relevan untuk diguna pakai sebagai panduan dan rujukan pada masa ini. Menurut Isnariah Idris, hal ini kerana telah berlaku transformasi mengikut peredaran zaman dan pegangan agama bagi masyarakat di Malaysia. Menurut Zahir Zainuddin pula, ia tidak mempengaruhi kehidupan manusia pada zaman moden kini. Hal ini berkait rapat dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih dari hari ke hari. Terdapat 3 objektif utama dalam kajian yang dilakukan. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti adat dan pantang larang kaum utama di Malaysia. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti mengapa adat dan pantang larang semakin dilupakan. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti langkah-langkah untuk memupuk adat dan pantang larang dalam golongan remaja. Baiklah, objektif yang pertama ialah mengenal pasti adat dan pantang larang kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Pengkaji telah melakukan adat dan pantang larang dalam tradisi perkahwinan. Objektif yang kedua ialah mengkaji faktor-faktor adat dan pantang larang semakin dilupakan. Objektif yang pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa tidak meneruskan adat dan pantang larang untuk ditunjukkan kepada anak-anak. Dan faktor yang kedua ialah golongan remaja tidak mengambil tahu tentang adat dan tradisi. Mereka cuma kisah tentang peralatan yang semakin canggih pada zaman moden ini. Dan yang ketiga ialah golongan remaja tidak minat untuk meneruskan adat dan pantang larang, terutamanya dalam adat perkahwinan. Objektif yang ketiga ialah mengenal pasti langkah-langkah untuk memupuk adat dan pantang larang dalam golongan remaja. Baiklah, yang pertama ialah mengadakan ceramah kesedaran tentang adat dan pantang larang di setiap kaum. Yang kedua ialah mengadakan program tradisi seperti permainan congkak ataupun fashion show untuk menunjukkan baju-baju tradisional. Dan yang ketiga ialah mengadakan festival di mana kanak-kanak boleh melihat kraft tangan tradisional pada masa dahulu. Skop kajian pula ditumpukan kepada golongan remaja. Adat dan pantang larang merupakan tunjang kepada negara Malaysia yang dipenuhi dengan pelbagai etnik dan kaum. Golongan remaja perlu tahu tentang pantang larang dan adat setiap kaum dan perlu meneruskan adat dan pantang larang agar tidak ditelan zaman. Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Baiklah, saya Nur Izian Syahira akan meneruskan pembentangan tentang aktiviti dan proses kajian. Antara aktiviti dan proses kajian yang digunakan oleh pengkaji untuk menghasilkan laporan ini ialah
Yang pertama, kaedah soal selidik. Pengkaji menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form dan aplikasi WhatsApp untuk memperoleh maklumat. Soal selidik ini mengandungi 8 soalan untuk menjawab objektif kajian ini. Soal selidik ini mula dijalankan pada 23 April 2021 dan mengambil masa selama 5 minggu untuk memperoleh 47 responden yang terdiri daripada pelbagai etnik. Yang kedua, kaedah keperpustakaan. Pengkaji merujuk sumber bacaan dari perpustakaan dan internet untuk mendapatkan maklumat tentang kajian. Antaranya, pengkaji menggunakan surat khabar dan majalah untuk mendapatkan maklumat tentang adat dan pantang larang kaum utama di Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Analisis dapatan kajian. Kami menerima 47 responden untuk kajian ini. 85.1% merupakan daripada golongan perempuan yang mewakili 40 orang responden, manakala 14.9% adalah daripada golongan lelaki yang mewakili 7 orang responden. Seterusnya ialah jenis kaum. Menurut Carta Pai, kaum Melayu menunjukkan peratusan yang paling tinggi iaitu 91.5% yang mewakili 43 orang responden, manakala bagi kaum Cina, India, Dusun dan Iban masing-masing mewakili peratusan yang sama iaitu 2.13% yang mewakili seorang responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nak Syikir binti Cik Ibrahim. Nombor metik saya 151564. Saya akan membentangkan tentang analisis dapatan kajian. Okey, analisis dapatan kajian bagi kami adalah bagi soalan 1, semua responden menjawab bahawa mereka tahu apa itu adat dan pantang larang yang ada di Malaysia. Okey, yang seterusnya bagi soalan yang kedua iaitu rajah yang kedua, seramai 28 orang yang menjawab ya bahawa adat dan pantang larang masih digunakan dalam kalangan remaja pada masa kini. Manakala seramai 18 responden menjawab tidak, bahawa adat dan pantang larang sudah tidak digunakan dalam kalangan mereka. Bagi analisis dapatan soalan 3 iaitu apakah adab bagi kaum di Malaysia yang anda ketahui. Okey, yang paling tertinggi adat yang mereka ketahui di Malaysia ini ialah adat perkahwinan iaitu seramai 25 responden. Manakala yang paling rendah pula adab semasa kematian seseorang iaitu 1 responden sahaja. Okey, bagi soalan yang keempat pula, analisis dapatan kajian mendapati bahawa pantang larang bagi kaum di Malaysia yang mereka ketahui ialah pantang larang semasa mengandung iaitu seramai 20 responden. Manakala yang paling rendah pula ialah pantang larang semasa perkahwinan iaitu seramai 6 responden sahaja. Bagi soalan 5 iaitu faktor yang menyebabkan adat dan pantang larang semakin dilupakan. Seramai 21 orang menyatakan bahawa kemajuan teknologi itu salah satu faktornya, dan yang kedua iaitu pengaruh budaya barat iaitu seramai 18 orang responden. Okey, bagi soalan yang ke-6 pula iaitu soalan terakhir, analisis dapatan kajian mendapati bahawa langkah-langkah untuk memupuk adat dan pantang larang dalam kalangan pada remaja pada masa sekarang ialah didikan daripada ibu bapa. Itu seramai 26 responden. Dan langkah yang kedua iaitu sebaran maklumat daripada media masa. Itu seramai 14 responden. Saya akan membentangkan tentang rumusan keseluruhan kajian ini. Secara keseluruhan, berdasarkan kajian ini menunjukkan bahawa semua responden masih mengetahui apa itu adat dan pantang larang yang diamalkan oleh kaum utama di Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Dan majoriti daripada mereka masih mengamalkan adat dan pantang larang dalam kalangan remaja pada masa ini. Majoriti daripada responden mengetahui adat perkahwinan, manakala bagi pantang larang pula,
majoriti daripada responden juga mengetahui pantang larang semasa mengandung. Selain itu, faktor adat dan pantang larang yang semakin dilupakan dalam kalangan remaja pada masa kini, adat ini memperlihatkan bahawa responden bersetuju dengan mengatakan bahawa kemajuan teknologi yang menyebabkan remaja melupakan adat dan pantang larang. Justru itu, terdapat langkah untuk memupuk adat dan pantang larang adalah dengan didikan daripada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk anak-anak supaya adat dan pantang larang ini dapat dijadikan panduan pada masa akan datang. Oleh itu, adat dan pantang larang ini masih lagi relevan untuk dijadikan sebagai panduan dan untuk generasi yang akan datang kerana ia dapat memberi impak yang positif terhadap kepribadian remaja kini. Melalui kajian ini, saya mendapati bahawa kebanyakan golongan remaja masih mengikuti dan mengambil berat mengenai adat dan pantang larang. Sebagai seorang remaja, saya akan mengikuti adat dan pantang larang yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Hal ini kerana terdapat banyak kebaikan dan kelebihan di sebalik adat dan pantang larang yang ditinggalkan. Pada pendapat saya, remaja pada masa ini masih ramai yang mengamalkan adat dan pantang larang bagi kaum utama di Malaysia. Saya bersetuju dengan responden yang mengatakan bahawa kemajuan teknologi menjadi faktor utama bagi remaja yang semakin melupakan terhadap adat dan pantang larang. Ini kerana mereka lalai dengan teknologi terkini sehingga mereka melupakan adat dan pantang larang. Didikan daripada ibu bapa sememangnya menjadi langkah utama untuk memupuk adat dan pantang larang dalam kalangan remaja pada masa ini. Walau bagaimanapun, adat dan pantang larang ini perlu diteruskan oleh generasi yang akan datang kerana adat dan pantang larang ini memberi kebaikan terhadap remaja pada masa ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, secara rumusnya, saya mendapati bahawa adat dan pantang larang ini amatlah penting untuk remaja sekarang mengambil berat dan perlu diterapkan ke dalam diri mereka. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang ini kerana adat dan pantang larang kebanyakannya telah dilupakan dan tidak diamalkan oleh remaja pada masa sekarang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terusnya ialah refleksikan diri. Setiap kaum mempunyai adat dan pantang larang yang tersendiri dan berbeza. Setiap adat dan pantang larang yang dilakukan adalah mengikut kepercayaan agama dan Tuhan masing-masing. Melalui kajian ini, saya memperoleh pengetahuan secara lebih mendalam tentang adat dan pantang larang kaum utama di Malaysia, serta saya memperoleh pengalaman bekerja dalam satu kumpulan. Walaupun mendapatkan maklumat tentang adat dan pantang larang setiap kaum utama di Malaysia agak sukar, tetapi kami tetap berusaha untuk mendapatkan maklumat ini daripada kenalan yang lain. Jelaslah bahawa dengan adanya tugasan seperti ini, saya dapat meningkatkan pengalaman dan kefahaman tentang adat dan pantang larang bagi setiap kaum utama di Malaysia. Secara tidak langsung, saya akan lebih menghormati adat dan pantang larang setiap kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih.